Salam segenap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita sudah sepatutnya bersyukur. Kalau bahkan pada saat-saat seperti ini pun kita boleh merayakan Natal bersama-sama dan bahkan merayakannya dengan segenap jemaat Elion di berbagai rayon dan pos PI. Biar seperti dikatakan oleh Ibrani pasal ke-10 ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Biarlah pada malam hari ini, meskipun dari rumah kita masing-masing, kita tetap boleh melihat kesetiaan Tuhan kepada siapa kita berharap. Mari kita beribadah bersama-sama. Shalom jemaat sekalian, mari kita mempersiapkan diri kita untuk memulai ibadah pada malam ini. Ibadah Natal bersama GKA Elion pada malam ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Amin. Dari mula sampai sekarang.
Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena pada malam hari ini kami boleh bersama-sama sebagai jemaat-Mu Tuhan di dalam gereja-Mu, GKA Elion. Kami boleh datang mengucap syukur dan beribadah kepadamu. Karena kami boleh mengingat kembali peristiwa kelahiran Tuhan yang boleh datang ke dalam dunia ini bagi kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, karena kedatangan-Mu, kelahiran-Mu memberikan kepada kami pengharapan dalam kehidupan kami. Kehadiran-Mu menyatakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu Tuhan. Allah sungguh beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, pengharapan itulah yang kami miliki pada malam ini Tuhan, yang membuat kami boleh menyongsong hari depan yang penuh dengan tantangan. Karena itu Tuhan, Engkau memberkati, kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada malam hari ini. Kami menyerahkan dari awal sampai akhirnya, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Satu sukacita besar kalau malam hari ini kita masih bisa mengadakan ibadah Natal. Kita merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Walau hari ini kita terpisah jarak, walau kita tidak berada di gereja seperti malam-malam Natal sebelumnya, janganlah hal ini membuat kita berkecil hati, bersedih dan kecewa. Jangan. Tetapi kita mau bersukacita, kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas hidup kita sampai hari ini. Kalau kita masih bernafas, kita masih hidup, kita masih mempunyai suara untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita pakai kesempatan ini. Mari jemaat, kita satu kesatuan GKA Elion, dari 4 rayon dan 3 pos PI. Mari kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, sembah dan puji Dia. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah nama. Firman menjelma. Menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Layaklah segala bangsa memuji menyembah Engkau Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Engkau yang layak terima sembah kami Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang kudus,
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya,
Ya pengennya hadiah gitu. Makan bersama-sama, main bersama-sama kayak gitu. Saat Tuhan Yesus lahir, untuk berdoa, decorate Christmas tree sama Mami, sama Daddy, sama Cece, sama bikin cookies. A perfect Christmas for me is everyone is blessed by God and saved by God. And perfect Christmas for me is everyone is praising God and praying to God and reading the Bible in the Christmas. Everyone in the world, 7 billion people in the world. Iya, artinya itu Tuhan bersama kita. God is always with us. Artinya adalah Tuhan Yesus bersama kita. Tuhan Yesus di sebelah kita. Jesus with us. For God is name for Emmanuel. I mean like Emmanuel is like a name, so I'm like a good name, like light. He's light, like that. Benar. Ya. Contohnya kalau Tisha sekolah, saat Tisha sekolah itu diberkati karena kalau Tisha itu kesusahan, saat Tisha itu saat Tisha berdoa itu tiba-tiba kayak tahu gitu kerjain PR. Contohnya saat pandemi ini. Karena kalau kita mengasihi dan menghargai kita pasti terkulangan. Because when I was like going to the JW, I was like, this is the car, the other car structure. This is the car, this is the road, and then this is like me, this is the car, like beep. That's God protecting us. So God is always with us. Or yeah. Mungkin berdoa atau memuji Tuhan atau baca Alkitab. Kita harus bersyukur, kasih sayang. Pray to God, read the Bible, and go church every day. We must praise God and pray God. Read the Bible every day, like praising God like every day. If God gives you talent, you must make the talent good for God. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, Sinovac, Pfizer adalah nama-nama vaksin yang banyak orang di dunia ini menaruh harapan kepada nama-nama ini sebagai solusi atas pandemi yang terjadi sekarang. Tetapi apakah nama-nama ini menjamin memberi damai yang kekal di hati setiap kita? Mari jemaat, saya mengajak kita semua malam hari ini, kita menaruh kembali iman, kepercayaan kita hanya dalam pengharapan yang pasti, pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus, pengharapan yang memberi damai yang kekal, pengharapan itu mempunyai nama yang indah, pengharapan di dalam nama Yesus Kristus. Dia Immanuel, Allah yang menyertai setiap kita. Nama yang indah, Maha
Sungguh indah namamu. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹，晚上好。 Kita bersyukur kepada Tuhan kalau malam ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dalam malam Natal. 我们也感谢上帝仍然给我们聚会。今天晚上我们可以庆祝圣诞月。 Natal pada tahun ini jelas berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu. 今年的圣诞庆祝跟往年很不一样。 Kalau biasanya kita bisa berkumpul bersama, kita bisa saling memberikan ucapan secara langsung, tapi sekarang tidak. Kita berada di rumah untuk bersama-sama merayakan Natal. 以往的日子我们可以在教会见面，彼此恭贺圣诞，但现在呢，我们只能在家里在线上参加这个庆祝。 Saya harapkan Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah ini bersama dengan keluarga Bapak Ibu sekalian. 我盼望大家可以跟家人一起来参加我们今天晚上的圣诞崇拜。 Tema pada malam ini yaitu Hope Has a Name. 今天晚上的主题就是说，我们的盼望是有名字的。 Kalau saya terjemahkan secara bebas yaitu berharaplah pada namanya. 那么，跟通俗的这个翻译是说，让我们盼望他的名。 Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. 我们听到之前，我们先做一个祷告。 Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu kepada kami. 天父，我们感谢你给我们这样的恩惠。 Engkau kembali memberi kesempatan pada kami untuk kembali merayakan Natal, Tuhan. 你仍然给我们聚会，今天晚上可以纪念你的诞生。 Itu satu anugerah yang luar biasa yang Kau berikan pada kami. 这是莫大的恩典，你赐给我们。 Sekarang kami akan belajar firman-Mu. 这个时候，我们要学习你的话。 Engkau berkenan berbicara kepada kami. 求你自己向我们每一个人说话。 Urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan juga yang menerjemahkan. 求你高牧你两位仆人讲着翻译的， Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan, 求你圣灵管制他们， agar apa yang disampaikan bisa dimengerti oleh jemaat-Mu. 让他们所传讲的信徒们可以听明白， Dan mereka betul-betul mengerti makna Immanuel dalam kehidupan mereka. 让信徒可以真正明白以马内利的意思。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca dua bagian firman Tuhan. 我们今天晚上要读两处的经文， Yang pertama diambil dari Matius pasal pertama ayat 23. 这样是在马太福音第1章第20节到23节。 Kemudian yang kedua kita akan baca Matius 28 ayat yang ke-20. 然后第二处呢是马太福音第28章第18节到20节。 Saya bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. 我们先用印尼文来念给大家 Matius 听。 pertama ayat 23. 马太福音第1章第20节到23节。 Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. 中文这里说，正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚，因她所怀的孕是从圣灵来的。她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他是要将自己的百姓从罪恶里救出来。这一切的事成就，是要应验主借先知所说的话说：必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。” Kita baca lagi saudara, Matius 28 ayat yang ke-20. 我们再看马太福音第28章第18节到第20节。 Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 第20节这里说：“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。” Bapak Ibu yang kasih Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， kita sering mendengar suatu istilah yang mengatakan apa arti sebuah nama. 我们常常听人家说一个名字的意思是什么，有没有重要吗？ Menurut saya istilah tersebut kurang betul Bapak Ibu. 那我觉得这么说是不大正确的， Karena setiap nama yang disadangkan pada seseorang itu ada maknanya, ada tujuannya. 因为每一个名字赐给我们总是有它的意义。
Apa tujuan orang tua kita waktu memberikan nama kepada kita? 当我们家长给我们取名字的时候， Tentu ada tujuan di balik nama yang diberikan itu, saudara. 在这个名字背后，这个家长总是有个期望。 Demikian pula waktu kita memberi nama kepada anak-anak kita, 同样，我们给孩子们起名字， bukan hanya untuk tampak keren sehingga sulit untuk dieja, tapi ada makna di balik nama itu. 不只是这个名字有什么特殊，但是有特别的意义。 Kita ingin agar anak-anak kita bisa melakukan apa yang ada dalam nama itu. 那我们盼望我们的孩子们可以成就这个名字背后的意义， Dan bisa hidup sesuai dengan nama yang disandangnya. 让他们可以按照这个名字有意义的生存。 Saya ingat betul dengan peristiwa kehidupan saya pribadi. 那我非常对我自己个人的这个人生有一个感触。 Waktu saya dibaptis tahun 80-an, 当1980年我受洗的时候， saya memakai nama Indonesia, bukan nama Mandarin. 那我是用印尼文名字。 Pulang dari gereja, papa saya menegur saya. 那么回到家里的时候呢，我爸爸就责备我。 Dia bilang, "Papa susah payah mencarikan nama buat kamu, kamu gantikan begitu saja." 那我是非常不容易给你起一个名字，你怎么容易改做印尼文名？ Kamu tidak tahu apa arti di balik namamu itu. 你根本就不知道你名字背后的意义。 Papa ingin agar engkau bisa melakukan, bisa hidup sesuai dengan namamu. 那我盼望你可以按照爸爸所给你的名字或做。 Kemudian saya mencari tahu Bapak Ibu, kira-kira apa sih arti nama saya itu? 以后呢，我就想了解一下，到底我这个中文名的意义是什么呢？ Nama saya itu Zijen, Bapak Ibu. 那我的名字叫自成， Nah, Zen itu adalah kejujuran. 成是一个诚实， Nah, Z itu di atas atau amat sangat. 那自的意思就是要绝对的。 Jadi, papa saya ingin saya bisa hidup sebagai seorang pria, seorang laki-laki yang bisa hidup jujur dan amat sangat jujur. 那么爸爸给我起这个名字，他的期望是我身为一个男人，那我要真的有一个诚实的人生。 Dari sana saya baru ngerti itulah tujuan papa saya memberi nama kepada 那 saya. 个时候我才明白我名字的意思。 Itu sebabnya saya lebih senang kalau dipanggil nama dengan Mandarin karena itu mempunyai makna tersendiri dan itu merupakan pemberian papa juga membuat saya lebih hati-hati sebagai manusia hidup dalam dunia ini. 所以呢，我更喜欢人家叫我的中文名，一方面也给我一个提醒，这是爸爸对我的期望。 Nah, ketika Allah memberi nama kepada Tuhan Yesus dengan sebutan Immanuel, 当上帝给耶稣起名叫以马内利， itu juga ada maknanya Bapak Ibu, 这也有很特别的意义在里面。 yaitu Allah menyertai kita. 那就是说，上帝与我们同在。 Nama ini bukan sekedar nama, 那么这个名字不是说普通的称呼而已， tetapi merupakan janji Allah kepada manusia, kepada orang-orang percaya bahwa Dia akan senantiasa menyertai mereka. 而是这是上帝的应许，他要与每一个信他的人同在。 Bukan pada semua orang Bapak Ibu, tapi khusus kepada orang-orang percaya yang menerima janji ini. 不是给所有的人，是单单为信他的人。 Yaitu mereka yang percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. 那每一个承认耶稣为他们个人救主的，他们就会得到。 Yang menarik Bapak Ibu, Injil Matius membuka kitabnya dengan janji penyertaan Allah. 那马太福音以上帝的应许来开头， Coba kita lihat di sini Bapak Ibu. 那我们来看一下。 Dalam Matius 1:23, 那马太福音第1章第23节， Allah berkata, Immanuel, Allah beserta kita. 这里说以马内利是上帝与我们同在。 Kemudian waktu menutup kitab ini, di mana Matius juga mengungkapkan perkataan Tuhan Yesus secara langsung. 那么在结束马太福音的时候，刚才我们所念的经文， Di mana aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir 他 zaman. 说：“我要常与你们同在，直到世界的末了。” Di sini kita melihat Bapak Ibu bahwa Allah berjanji untuk menyertai kita orang-orang percaya. 在这里给我们看见上帝允许要与每一个信徒同在。 Nah, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, maka kita berpegang teguh pada janji itu. 所以呢，我们信耶稣的人呢，我们紧紧抓住上帝的应许。 Kita beriman, kita percaya Allah pasti menyertai 那 kita. 我们有信心，上帝必定要与我们同在。 Itu sebabnya dalam situasi bagaimanapun juga maka kita harus berharap.
pada nama yang 所以 Immanuel 呢 itu. 环境无论怎么改变，我们仍然要持守上帝的应许，成为我们的盼望。 Kita percaya pada Immanuel yaitu Yesus yang lahir, mati, bangkit, kemudian naik ke surga. 我们相信以马内利的上帝主耶稣基督，他从出生、受死、复活以后升天， Seharusnya memang seperti itu Bapak Ibu. 那就是我们的信仰。 Tapi kalau kita melihat di lapangan, 那我们看实际的情形， sepertinya apa yang dijanjikan Allah ini Bapak Ibu tidak terjadi pada orang-orang yang mentaati perintah-perintahnya. 那么上帝的应许好像的没有实践在这个信靠他的人。 Banyak orang senantiasa berharap pada Sang Immanuel, 那么很多人他们向往以马内利的上帝， tetapi faktanya mereka itu seringkali menghadapi banyak kesulitan. 但是事实上呢，他们却面对很多的患难。 Baik kesulitan keuangan, 他们在经济上有困难， menghadapi banyak musibah yang terjadi dalam keluarganya. 那么在家庭里面又发生许多的祸患。 Dalam situasi seperti sekarang mereka itu sepertinya nggak bisa terhindar dari namanya virus corona. 就好像今天的光景呢，我们好像离不开或者不能逃 Dan masih 逃避 banyak 这 yang 个 lainnya 病毒 Bapak Ibu. 那还有很多的现实， Sepertinya Immanuel itu nggak ada maknanya bagi kita orang 好像这 percaya. 个以马内利对我们好像失去了这个意义。 Lalu apa yang bisa kita harapkan dari Immanuel itu Bapak Ibu? 那我们从以马内利呢，怎么的做这个盼望呢？ Apa gunanya kita percaya, kita berharap pada Sang Immanuel itu? 那我们既然怎么依靠这个或者相信这个以马内利的上帝， Untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu, 那我们要回答这些问题。 kita akan melihat bagaimana kehidupan beberapa tokoh Alkitab setelah mereka menerima janji dari Allah tentang penyertaan itu. 那我们来看圣经里面的人物，当他们接受这个上帝的应许以后，他们的造诣是怎样的？ Bagaimana kehidupan Yusuf dan Maria ketika mereka dipilih oleh Allah menjadi orang tua dari Sang Immanuel. 当约瑟和玛利亚被上帝所拣选，成为耶稣肉身的父母， Mereka banyak menghadapi kesulitan. 他们面对很多的困难。 Padahal waktu itu mereka mendengar dengan telinga mereka sendiri, malaikat berkata, anakmu akan diberi nama Immanuel, Allah beserta kita. 他们自己亲耳听到天使怎么说：“你所要生的儿子要被称为以马内利。 Lalu di manakah Immanuel yang Allah janjikan itu?” 那当时上帝所应许的以马内利到哪里去呢？ Demikian juga murid-murid Tuhan Yesus. 同样的，耶稣的门徒们， Sebelum Yesus naik ke surga, 那耶稣还没有升回天上， Dia berjanji akan menyertai mereka kalau mereka mau taat melakukan perintah Tuhan, menyebarkan firman Tuhan sampai dengan akhir zaman. 耶稣应许在大使命里，若是他们去传福音，上帝就与他们同在。 Tapi waktu mereka betul-betul melakukan perintah Yesus tersebut, bagaimana hidup mereka, Bapak Ibu? 当他们真正遵行上帝的使命的时候呢，他们 Apakah 又 mereka 怎么样呢？ apakah mereka bebas dari kesulitan? 是否他们摆脱一些困难吗？ Ternyata tidak, Bapak Ibu. 没有， Mereka disiksa, dipenjara, bahkan mereka dihukum mati dengan cara yang begitu sadis. 他们面对许多的压迫、迫害，甚至于摆上他们的生命。 Lalu di mana namanya Allah Sang Immanuel itu, 那 Bapak? 上帝这以马内利上帝在哪里呢？ Namun yang luar biasa, Bapak Ibu. 但是有一个格外的事情， Kalau kita melihat kehidupan Maria, kemudian juga Yusuf dan juga murid-murid lainnya. 那我们再仔细的看约瑟、玛利亚的生平，还有这个门徒们的遭遇。 Di tengah-tengah penderitaan mereka, mereka sama sekali gak pernah sangsi, gak pernah ragu akan penyertaan Allah itu. 就在他们面对患难的时候，他们绝对没有怀疑， Mereka tetap setia pada tugas yang dipercayakan Allah kepada mereka. 他们仍然持守上帝所托付给他们的使命。 Beda sekali dengan kita Bapak Ibu. 跟我们今天的光景又不一样。 Waktu kita menghadapi kesulitan, 当我们面对困难的时候， kita seringkali meragukan akan penyertaan Allah dalam kehidupan kita. 我们很多时候就怀疑上帝的同在， Kita seringkali protes kepada Tuhan, kita marah kepada Tuhan. 我们常常埋怨上帝，向上帝生气。 Dan lebih menyedihkan lagi kita kemudian meninggalkan Tuhan. 更凄惨的呢，我们甚至离开了他， Semua terjadi karena kita merasa Allah tidak bersama-sama kita 因 lagi. 为我们感觉到上帝不再与我们同在。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Apa yang membuat Maria, Yusuf dan juga murid lainnya bisa tetap setia kepada Tuhan dalam situasi yang tidak menyenangkan itu? 什么原因是约瑟、玛利亚和耶稣的门徒们，他们可以这么持守坚定呢？ Karena mereka mengerti dengan benar arti Immanuel itu sendiri. 因为他们很清楚的了解以马内利的意义。 Mereka percaya Allah senantiasa bersama-sama mereka itu supaya mereka tidak pernah ragu, tidak pernah kecewa kepada Tuhan. 他们相信上帝与他们同在，他们没有怀疑。
Sebetulnya apa arti Immanuel itu Bapak Ibu? 到底以马内利的正义是什么呢？ Apa arti Immanuel Allah beserta kita? 以马内利上帝与我们同在的意义是怎么样的呢？ Yang pertama, 图样， Immanuel adalah 以马内利， Allah tidak selalu menyelesaikan masalah kita, tetapi Dia akan memberi kita kekuatan mengatasi masalah yang kita hadapi. 上帝没有说我们可以完全摆脱，或者他替我们解决所有的事情，但是他给我们能力，让我们能够去面对。 Kapan kita meragukan Immanuel itu dalam kehidupan kita? 那我们什么时候怀疑上帝与我们同在？ Yaitu waktu kita berdoa sudah berkali-kali tapi Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. 我们多次的祷告，就好像上帝没有应允我们的祷告。 Hidup kita bukan semakin baik tapi semakin kurang baik. 我们的生活没有说越来越好，相反的越来越惨。 Kemudian kita mempertanyakan, betul nggak Allah itu menyertai saya? 以后呢，我们就怀疑是否上帝真的与我们同在， Apakah betul Allah itu masih sang Immanuel itu? 是否他真的是以马内利的上帝？ Sekarang saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kembali melihat akan kisah kehidupan tokoh-tokoh Alkitab tadi. 让我们再回想圣经里面的人物。 Yang pertama kita lihat akan Yusuf dan Maria. 同样，我们来看约瑟跟玛利亚， Waktu mereka dipilih sebagai orang tua dari sang Immanuel, 当他们被拣选成为耶稣肉身的父母， ternyata hidup mereka tidak bebas dari masalah atau 那么 kesulitan. 他们的人生没有完全从困难中摆脱。 Seharusnya kalau orang bersama-sama dengan Allah, waktu mereka menghadapi kesulitan, waktu mereka berdoa, setidak-tidaknya Allah itu bisa menjawab dan menyelesaikan masalah itu. 可是他们信靠上帝，他们祷告的时候，上帝至少呢也帮助他们怎样去解决他们的问题。 Tapi faktanya nggak seperti itu Bapak Ibu. 但事实却不是如此。 Waktu mereka sudah menjadi orang tua dari Tuhan Yesus, kemudian mendapat perintah sensus oleh Kaisar Agustus. 那么约瑟跟玛利亚，上帝拣选他成为耶稣的肉身父母。那么他们面对那个奥古斯都的这个命令， Mereka berjalan dari Nazaret menuju ke Bethlehem. 他们从拿撒勒要到伯利恒去。 Dan itu memakan waktu kurang lebih 4 sampai 6 hari. 那么大概经历4天到6天的路程。 Dan dikatakan di dalam Alkitab pada waktu itu Maria sedang mengandung. 那个时呢，玛利亚的怀孕重， Mengandung dalam kondisi hamil tua. 那么就是她产期到了。 Nah, dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu, apakah Allah bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi ketika dia harus berjalan berkilo-kilometer? 那就在那样的情形之下，上帝怎么帮助他们呢？ Allah tidak menyelesaikan masalah. 上帝没有为他们解决事情， Tidak menyediakan kereta bagi mereka. 没有给他们预备这个好的车辆， Tidak menggerakkan Kaisar Agustus agar sensus itu diundur setelah Yesus lahir. 也没有说这个当时的奥古斯都省长呢把这个登记的时间延退。 Dan yang lebih parah lagi, waktu mereka sampai di Bethlehem, mereka pun mendapatkan tempat penginapan. 我们再看他们到了伯利恒的时候，连住宿的地方都没有。 Dan Allah pun tidak menyelesaikan masalah dengan menyediakan sebuah hotel atau tempat yang bisa mereka tiduri. 那上帝也没有为他们预备这个地方，让他们可以安睡。 Dalam kondisi seperti ini, apakah Allah memang tidak menyertai mereka? 是否上帝就真的没有与他们同在吗？ Bapak Ibu, Allah tetap menyertai mereka. 上帝仍然与他们同在， Allah tidak menyertai mereka. 上帝没有与他们同在。 Tidak mungkin Maria mempunyai kekuatan selama berhari-hari untuk berjuang sampai di Bethlehem kemudian melahirkan anaknya di kota 那 Bethlehem. 玛利亚根本就没有这个能力，可以走完她路程以后到伯利恒生下耶稣。 Itu tandanya Allah masih menyertai mereka dan memberi kekuatan pada Maria untuk bisa melewati semuanya itu. 这证明上帝与他们同在，仍然给他们足够的能力。 Kedua, kita bisa lihat kehidupan Yakobus, murid Tuhan Yesus. 那我们来看耶稣的门徒雅各。 Yesus berjanji, aku akan menyertai engkau kalau engkau memberitakan Injil pada semua orang. 耶稣应许他们传福音的时候要与他们同在。 Tapi apa jadinya dengan Yakobus, Bapak Ibu? 那雅各的经历怎么样呢？ Ketika dia memberitakan Injil, dia ditangkap kemudian dibunuh oleh Raja Herodes. 当他去传福音的时候，被叙利王逮捕。 Di manakah penyertaan Allah, Bapak Ibu? 上帝的同在在哪里呢？ Allah tidak menyelesaikan masalah dengan mengurungkan niat dari Herodes. 上帝没有使叙利王消除他的意念， Tapi Allah membiarkan Yakobus mati dengan kepala dipancung.
那么上帝仍然让希律王把雅各杀死。 Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, 那我们再看 di mana Allah memberi kekuatan pada Yakobus, 上帝怎样给雅各有足够的力量， yaitu waktu dia menghadapi kematian, dia bisa tegar dan sama sekali tidak meninggalkan imannya kepada 当 Kristus. 他面对这个死亡的时候，他仍然坚定的信仰，没有离开上帝。 Kalau bukan dari Tuhan, kekuatannya dari siapa Bapak Ibu? 若不是上帝给他力量，他从哪里来的呢？ Bapak yang kasih Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， kita juga bisa lihat lagi satu tokoh yaitu Stefanus. 我们再看司提反。 Ketika orang-orang menyeret dia, kemudian dimasukkan dalam pengadilan dan kemudian dibawa keluar untuk dilempari dengan batu. 当众人逮捕他、审判他以后呢，把他拖出去，用石头打死， Dia dihukum seperti itu karena memberitakan Injil. 因为他传福音的结果。 Apakah Allah menyertai dia? 是否上帝与他同在？ Sepertinya tidak Bapak Ibu. 好像是没有， Masalah tidak selesai. 问题没有解决。 Namun Allah memberi kekuatan pada Stefanus. 但上帝给司提反有足够的能力， Dia bisa dengan tegar menghadapi kematiannya. 他可以坚定的面对死亡。 Ketika batu demi batu dilemparkan kepada dia. 当众人用石头打在他身上的时候， Dan ketika dia akan menghadapi ajalnya, 当他面对死亡的时候， dia masih bisa berdoa. 他还能够祷告。 Tuhan, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. 主啊，不要把这个罪过放在给他们身上。 Kalau bukan Tuhan yang memberi kekuatan Bapak Ibu, apa mungkin Stefanus bisa berdoa seperti itu? 若不是上帝给他力量，司提反可能这样祷告吗？ Seorang penginjil yang bernama Robert L. Summer, 这里一个传道人名叫 Robert L. Summer， dalam bukunya yang berjudul The Wonders of the Word of God, 他写的一本书《上帝话语的奇妙》。 dia bercerita tentang seorang pemuda yang mengalami kecelakaan ledakan dan kemudian cacat. 他在书里面提到有一个年轻人因为车祸而残废了， Dia tidak menyebutkan namanya, tapi wajahnya hancur, kemudian juga matanya buta, 以至于他整个面目全非，是眼睛瞎了， kedua tangannya juga putus, tidak ada lagi. 那么失去了双手。 Pada waktu itu dia baru menjadi Kristen. 那个时候，这个年轻人刚刚信主， Dan dia sedang giat-giatnya untuk baca Alkitab. 他正在殷勤的读上帝的话。 Waktu dia menghadapi fakta seperti itu, 当他面对这样的现实， yang hebat dia nggak kecewa. 他没有感觉到失望， Dia tetap ingin membaca Alkitab terus. 他仍然要读圣经。 Tapi bagaimana caranya dalam keadaan buta seperti itu? 那他眼睛瞎了，怎么读经呢？ Kemudian dia mendengar ada seorang wanita Inggris yang membaca Alkitab dengan bibirnya, dengan huruf Braille. 那么他听到在英国有一个盲人的圣经， Kemudian dia membeli Alkitab dalam huruf Braille. 所以呢，他就想办法去买到这一本盲人的圣经， Dia mulai mencoba membaca dengan bibirnya. 他就开始读圣经。 Tapi celaka dia begitu kecewa karena syaraf di bibirnya pun sudah mati. 因为他这个嘴唇的这个神经全部都已经坏了， Sehingga dia sama sekali tidak bisa merasakan atau bisa membacanya. 他以至于不能读圣经。 Ketika dia berusaha untuk membaca dengan bibirnya, 他们想尽办法用他的嘴唇来读经。 tanpa sengaja lidahnya menyentuh huruf Braille tersebut. 那以后呢，不自 Dan dia 觉 bisa 的 merasakan 他的舌头 Dan 触 dia 到 bisa 这个盲人神经， dan dia bisa merasakan akan huruf tersebut. 那他可以感觉到这个 盲人， Dia begitu bersuka cita dia mengatakan, aku sekarang bisa baca Alkitab. 他非常的兴奋的说：“我现在可以读圣经了， Bukan dengan mataku tapi dengan lidahku. 不是用我的眼睛，但是用我的舌头。” Dan mulai hari itu dia baca Alkitab. 从那个时候，他开始再读圣经。 Ketika penginjil Robert Summer menceritakan akan pengalaman pemuda ini, 当这个传道人分享这个见证的时候， dan peristiwa terjadi kurang lebih 2 tahun yang lalu. 那么是2年前的事情。 Pemuda ini telah membaca Alkitab 4 kali dengan lidahnya. 他一生用他的舌头4次读完圣经。 Dalam kondisi seperti itu, Allah tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi. 那么就在这样的情形之下，上帝没有解决他的问题， Tapi Allah memberi kekuatan pada dia untuk bisa membaca dengan lidahnya. 但上帝给他力量，他可以用他的舌头来读圣经。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sekarang sudah berdoa ratusan kali. 各位亲爱的弟兄姐妹，可能你以为你的造诣向上帝祷告了多次，
bahkan ribuan kali, tapi masalah kita belum juga terselesaikan. 几百次甚至几千次，但是你的问题还没有在做解决。 Dalam kondisi seperti itu, jangan pernah kecewa, putus asa, atau meninggalkan 就 Tuhan. 在这样的情形之下，你绝对不要失望， Jangan pernah meragukan kalau Allah tidak menyertai kita. 你不要再怀疑上帝不再与你们同在， Dia tetap menyertai kita, Bapak Ibu. 他仍然与我们同在， Dia akan memberi kekuatan pada kita untuk mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. 他要给我们力量去面对这些难处， Dengan caranya, bukan dengan cara kita. 是用他自己的方法，不是用我们的方法。 Yang harus kita lakukan, jangan pernah lalai untuk berdoa. Terus berdoa kepada Tuhan. 那我们的本分呢，就不要忽略，继续祷告持守。 Kita percaya Kristus yang disebut Immanuel itu akan senantiasa menyertai kita, memberi kekuatan kepada kita. 我们相信被称为以马内利的耶稣基督，他仍然与我们同在。 Yang kedua, Bapak Ibu, 第二样， Immanuel itu apa maknanya? 以马内利的意思是什么呢？ Allah tidak memberi kita kekuatan, Allah tidak memberi kita harta yang berkelimpahan, tapi Dia akan mencukupi kebutuhan hidup kita. 上帝没有给我们富裕的这个财产，但是呢，要供应我们日常需要。 Kita seringkali, Bapak Ibu, mendefinisikan Immanuel itu dengan harta yang berkelimpahan, berkat jasmani yang kita peroleh. 很多时候呢，我们把上帝的同在跟我们肉身所有的财富连上关系。 Kalau usaha kita lancar, kemudian keuangan kita bagus, omset penjualan kita meningkat, kita mengatakan itu adalah Allah menyertai kita. 若是我们的事业有结果，我们有这个财富，那我们就觉得这是上帝与我们同在。 Tapi kalau usaha kita nggak lancar, kemudian keuangan kita buruk, omset kita juga menurun, kita pun sakit-sakitan, kita mengatakan Allah tidak menyertai kita 是 lagi. 我们的事业有困难，我们的财富各方面受亏损呢，身体又软弱，有疾病，我们就觉得上帝不再与我们同在。 Ini adalah pengertian yang salah sama sekali, Bapak Ibu. 这是绝对错误的想法。 Kembali kita melihat kehidupan dari para tokoh Alkitab. 我们再看一些圣经里面的人物， Kita kembali melihat akan Yusuf dan Maria. 我们再看约瑟和玛利亚， Ketika mereka tidak mendapatkan penginapan, 当他们没有找到客房的时候， apakah itu artinya Allah tidak menyertai mereka? 是不是意思说上帝不再与他们同在？ Allah memang tidak menyediakan istana atau hotel mewah untuk mereka. 上帝没有给他们预备皇宫豪华的旅店， Dia menyediakan sebuah kandang untuk mereka. 上帝为他们预备马槽、马盆。 Di tempat yang sangat-sangat tidak layak dan begitu sederhana, Yesus dilahirkan. 那就在那么卑微的地方，耶稣降生了。 Bagi Allah itu sudah cukup untuk Tuhan Yesus. 那么对上帝来说，这足够了。 Tersedianya kandang bagi Tuhan Yesus itu adalah bukti Allah masih menyertai mereka, Bapak Ibu. 就是在马槽里面，耶稣降生，见证上帝的同在。 Setelah Yesus lahir, setelah Yesus besar, bagaimana kehidupan Yusuf dan Maria? 那么耶稣长大以后呢，玛利亚跟约瑟的生活又怎么样呢？ Apakah usaha mereka kemudian berubah? Mereka menjadi seorang konglomerat, dari seorang pengusaha mebel yang begitu luar biasa sampai kemudian ekspor keluar kota atau keluar negeri? 是否他们就成为富豪？他们的事业那么广大发展？ Tidak, mereka masih hidup dengan sederhana sebagai seorang tukang kayu. 没有，他们的生活仍然是那么简单，是一个木匠的生活。 Apakah itu berarti Allah tidak menyertai mereka? 是否这就是上帝不再与他们同在吗？ Kalau mereka masih bisa hidup, kemudian mereka bisa membesarkan anak-anak mereka, itu arti dari penghasilan sebagai tukang kayu, itu artinya Allah masih menyertai mereka. 约瑟身为木匠，他能够养活家人，这也证明上帝的同在。 Kita juga melihat satu contoh lagi yaitu kehidupan Paulus. 我们再看这个保罗， Meskipun dia tidak mendengar langsung mengenai perkataan Yesus mengenai aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, 虽然他没有直接的说上帝与他们同在， tapi dia tahu akan janji itu kepada orang-orang percaya dan juga orang yang mau memberitakan firman Tuhan. 但他仍然坚守上帝的应许。 Bagaimana kehidupan dia, Bapak Ibu 那 Paulus 他的 ini? 生活又怎么样呢？ Sebelum dia percaya pada Tuhan, 他还没信主之前， sebelum dia menjadi murid Kristus, 他还没成为耶稣的门徒， dia adalah seorang imam besar yang terkenal. 他是个很出名的这个法利赛人， Kekayaan begitu melimpah. 他有丰富的财产。 Pada waktu itu Bapak Ibu, imam besar itu nggak ada yang miskin. 那个时候的大祭司呢，没有说是贫穷的，
Tapi setelah menjadi rasul, hidupnya berubah sama sekali. 但是他成为使徒以后呢，他的人生完全不一样。 Dia tinggalkan kekayaannya, dia tinggalkan jabatannya. 他完全放弃他的职分，他的工作。 Kemudian dia bekerja sebagai seorang tukang pembuat tenda. 那么他是这帐篷的， Hidupnya begitu sederhana Bapak Ibu. 是这么简单的过日子。 Apakah ini berarti Allah tidak menyertai dia? 是否这就说上帝没有与他同在吗？ Allah masih menyertai Paulus 上 Bapak 帝 Ibu. 仍然与保罗同在。 Buktinya kalau kita baca Kisah Rasul 20:34, 让我们看这个《使徒行传》第20章第34节。 dari penghasilannya sebagai tukang tenda dia bisa mencukupi kebutuhan dia dalam pelayanan dan dia juga bisa membantu orang lain yang membutuhkan 就 pertolongan. 借着他做这帐篷的这个日子，他可以养活自己，也可以帮助别人。 Allah menyertai dia dalam kesederhanaannya. 那么，上帝与他同在，过一个简朴的生活。 Kita tentu mengenal juga seorang tokoh yang bernama Petrus. 我们再看这个彼得， Dia dengan telinganya sendiri mendengar bagaimana Yesus berjanji akan menyertai orang-orang percaya, menyertai orang yang memberitakan Injil. 他自己听到耶稣怎么应许要与他们同在，直到世界的末了。 Tapi setelah dia menjadi seorang rasul, apakah hidupnya menjadi kaya atau berkelimpahan hartanya? 当他成为使徒以后，是否他的生活就很富裕？ Sama sekali tidak. Bapak 没 Ibu. 有。 Waktu dia berjalan di sebuah bait Allah, ketika akan memasuki pintu gerbang bait Allah, 当他进到圣殿的时候， ada pengemis yang minta-minta kepada dia. 有一个乞丐向他求去。 Apa kata Petrus waktu itu? 那彼得怎么说呢？ Dia mengatakan, emas dan perak aku tidak punya. 他说：“金银我都没有， Tapi apa yang aku punya, aku berikan kepada kamu. 那我所有的我也赐给你。” Ini suatu pengakuan jujur dari seorang rasul. 这是个使徒很诚实的， Memang dia nggak punya apa-apa. 他根本就什么都没有， Nggak punya tabungan emas, nggak punya tabungan perak. Sama sekali nggak punya semuanya. 他也没有金银的这个储蓄。 Apakah ini berarti Allah tidak menyertai mereka, Bapak 是 Ibu? 否这说明上帝没有与他们同在？ Sama sekali tidak. 没有， Allah masih menyertai. 上帝仍然与他们同在。 Kalaupun dia hidup dalam sederhana, 虽然在简朴的生活里面， namun dari kesederhanaan itu dia bisa mencukupi kebutuhan dia dan juga keluarganya. 就在这么简单的生活呢，他可以供应家里的需要， Itu membuktikan Allah masih menyertai mereka, 就证明上帝仍然与他们同在。 menyertai Petrus dan juga keluarganya. 那么，上帝与彼得还有他的家人同在。 Bapak Ibu, apa yang menjadi alat pengukur kita untuk merasakan akan penyertaan Allah dalam kehidupan 我们 kita? 是怎样衡量上帝同在呢？ Kesuksesan atau kekayaan? 是以成功及财富来衡量吗？ Kalau itu yang kita gunakan sebagai tolak ukur Bapak Ibu, 可是我们用这一些来衡量， maka sulit bagi kita untuk bisa merasakan akan kasih Allah dan mengerti akan makna Immanuel, Allah beserta 那我 kita. 们就很难去体会上帝的爱，去经历上帝的同在。 Bapak Ibu, kalau kita masih bisa hidup, masih bisa makan, masih punya tempat tinggal, masih punya penghasilan, masih pun untuk kecil, masih pun untuk menurun, itu artinya Immanuel, Allah masih 我 bersama-sama 们 dengan 今天 kita. 还有能力，还有可以过日子，还有一些这个财富，这就证明上帝与我们同在。 Yang ketiga, apa sih makna Immanuel itu bagi orang-orang percaya? 第三样呢，对信徒来说，以马内利的上帝是怎么样的一位？ Immanuel itu artinya di saat situasi sepertinya tidak ada harapan lagi, 那就是说，在绝望的时候， Allah memberi pengharapan melalui firman-Nya. 上帝透过他的话给我们的盼望。 Bapak Ibu, masalah atau kesulitan yang kita hadapi yang tidak kunjung selesai, 我们所面对的这个难处，好像一直没有结束。 seringkali membuat kita itu kehilangan harapan. 那常常的使我们感觉到失望。 Di saat harapan itu sirna dalam kehidupan kita, 当这些我们的盼望消失以后， maka seringkali Allah berfirman kepada kita, menyatakan firman-Nya kepada kita. 上帝就透过这个话来安慰我们。 Ketika Allah bisa berfirman kepada kita dan kita bisa mendengar firman-Nya, itu artinya Allah masih menyertai kita. 可是我们 Bapak Ibu. 还能够听到上帝的话，那是说明上帝与我们同在。 Nama Immanuel masih kita bisa harapkan. 我们还可以盼望着以马内利的上帝。 Untuk lebih jelasnya saya mengajak kembali melihat kehidupan Yusuf dan juga Maria. 我们再看约瑟和玛利亚的生活。 Ketika Yesus berumur 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. 当耶稣大概1岁快2岁的时候， Ketika Raja Herodes mengambil keputusan membunuh bayi-bayi di bawah 2 tahun. 当希律王要除掉伯利恒2岁以下的婴
婴孩， Dalam kondisi yang begitu genting, begitu menakutkan Bapak Ibu. 就在那么非常紧张、恐慌的环境里面。 Saya percaya Yusuf sebagai orang tua maupun Maria sebagai ibunya ada suatu ketakutan. Mungkin dia juga sudah kehilangan harapan pada 那 waktu 我 itu. 相信呢，这个约瑟跟玛利亚，他们也是感觉到失望。 Tapi di tengah-tengah situasi seperti itu, 但就在这样的情形之下， Allah berbicara kepada Yusuf dalam mimpinya. 上帝透过梦向约瑟说话： Bawa anakmu, istrimu, pergilah ke Mesir. 你带着你的妻子、孩子到埃及地， Karena Herodes akan membunuh bayi-bayi di bawah 2 因为 tahun. 叙利王要杀死2岁以下的小孩， Dan Allah berbicara pada Yusuf bukan cuma sekali, tapi 3 kali berturut-turut. 不至于1次，那是3次。 Yang pertama dia disuruh ke Mesir. 第一次呢，叫他到埃及 Yang kedua dari Mesir dia disuruh kembali ke tanah Israel. 第二次呢，从埃及又回到以色列地， Yang ketiga dari tanah Israel dia suruh pergi kembali ke Galilea yaitu ke Nazaret. 以后呢又回到拿撒勒地。 Kalau Allah tidak menyertai Yusuf dan juga Maria, 说上帝没有与约瑟、玛利亚同在， apakah mungkin Allah mau berfirman kepada mereka? 可能吗？上帝向他说话， Tidak, bukan. 对不对？ Kemudian kita juga melihat akan Maria waktu dia melihat dengan mata kepala sendiri anaknya digantung di kayu salib. 当玛利亚看到耶稣被挂在十字架上的时候， Mungkin pada waktu dia juga bertanya dalam hatinya, 可能他心中也会疑问： apakah benar Allah menyertai aku? 是否上帝与我同在？ Setelah Yusuf suamiku dipanggil oleh Tuhan. 我的丈夫约瑟已经被召回天家， Sekarang Yesus yang bisa diharap pun dipanggil Tuhan dengan cara begitu mengerikan. 现在呢，耶稣是唯一的盼望，又这样被钉死十字架。 Siapa yang akan mendampingi masa depanku? 那我的以后的日子怎么过呢？ Siapa akan mendampingi aku di masa tuaku nanti? 那我年老的时候，我们就靠谁呢？ Sementara anak-anakku yang lain tidak bisa diharapkan sama sekali. 那我其他的孩子，我不能盼望他们。 Dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu, 就在这样的情况之下， Allah berbicara kepada Maria melalui Tuhan Yesus. 上帝借着耶稣向玛利亚说话。 Yesus berkata, Ibu, inilah anakmu. 母亲，看你的儿子， Dia menunjuk kepada Yohanes. 他就指向约翰。 Ucapan Tuhan Yesus ini Bapak Ibu membangkitkan semangat harapan bagi Maria. 那么耶稣所讲的话鼓励了玛利亚。 Ketika dia tahu Yohanes nanti akan menjaga dia, merawat dia di masa tuanya. 当他知道约翰要服侍他到年老的， Kalau Allah tidak menyertai Maria, 上帝没有与玛利亚同在， apakah mungkin Allah berfirman pada Maria melalui Tuhan Yesus, Bapak 上 Ibu? 帝岂不能向玛利亚说话呢？ Kita juga lihat kehidupan Paulus, Bapak Ibu. 我们再看保罗， Waktu dia akan dibawa ke Roma untuk naik banding, diadili di sana. 当他要前往罗马受审的时候， Di tengah jalan kapalnya dihantam dengan badai yang begitu hebat, begitu luar biasa. 在路途当中，在海中，他们遭遇很多的风浪。 Waktu itu sepertinya mereka nggak ada harapan lagi untuk bisa hidup dalam dunia ini. 就在那个时候，他们好像绝望了，不能再生存。 Semua anak awak kapal sudah begitu putus asa dalam kondisi yang begitu mengerikan, 全 menakutkan. 船的人，他们看见了，都恐慌了。 Dalam situasi yang begitu mencekam, Bapak Ibu. 那个环境是这样的让人惧怕。 Allah berbicara kepada Paulus. 上帝对保罗说话： Jangan takut. 不要惧怕， Kamu tetap akan menghadap Kaisar. 你仍然可以面向盖撒， Aku akan menyertai kamu. 我与你同在。 Kamu dan seluruh orang penumpang kapal tidak akan binasa dalam badai ini. 你和全船的人不至于死亡， Itu membuat Paulus semangat kembali untuk bisa melawan badai yang dihadapi. 以致保罗再次鼓起勇气去面对那 Kalau 患难。 Allah tidak menyertai Paulus, 上帝没有与保罗同在， apakah Allah mau berfirman kepada Paulus, Bapak? 上帝岂要跟他说话呢？ Apa yang terjadi pada Yusuf, Maria dan juga Paulus membuktikan bahwa Allah senantiasa menyertai mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka. 约瑟、玛利亚、保罗所遭遇的，证明上帝没有离开他们。 Kita mengenal seorang tokoh dari perjanjian lama yang bernama Saul, 我们来看这个旧约的一个人物，名叫扫罗， Raja Israel yang pertama. 这是以色列人的第一个王。 Ketika dia berkali-kali melanggar firman Tuhan, 当他好几次违反了上帝的话， Allah meninggalkan dia. 上帝就离弃了他， Allah tidak menyertai dia lagi. 上帝就不再与他同在。 Waktu itu apa yang terjadi dalam kehidupan Saulus? 那么扫罗的生平呢，面对怎样的光景呢？
Allah sama sekali tidak pernah berbicara kepada Saul. 上帝从来不再跟他说话了。 Waktu dia menghadapi peperangan dengan bangsa Filistin, 当他面对非利士人征战了， dia begitu ketakutan, dia mau tanya kepada siapa dalam kondisi yang begitu 非 menakutkan, 常害 menegangkan. 怕的时候，不知道呢向谁求问。 Samuel sudah tidak ada bersama-sama dengan anak dia lagi. 撒母耳已经不在了， Dia lari, dia bertelut di hadapan Allah, dia berdoa kepada Tuhan. 以至于他在上帝面前跪下来祷告。 Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan waktu itu? 当时呢，上帝怎么回答他呢？ 1 Samuel 28 ayat ke-6 berbunyi seperti ini. 撒母耳记上第28章怎么说？ Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaran para nabi. 扫罗向上帝祷告，但上帝却没有借着他的话，借着乌灵图名回答他。 Bapak Ibu, itu sebagai bukti kalau Allah tidak menyertai umatnya, maka Allah tidak akan pernah berfirman pada umatnya. 这告诉我们，上帝若没有与他同在，上帝不再跟他说话。 Kalau sekarang ini Bapak Ibu sedang menghadapi kesulitan dan mungkin sedang kehilangan harapan, 今天你可能面对很多的困难， jangan putus asa. 你不要绝望， Jangan pernah bertanya apakah Allah menyertai aku. 你不要再问上帝是否与你同在。 Yang harus kita lakukan, datanglah kepada Tuhan. 那我们必须做到的呢，来到他 Berdiam 面前， dirilah di hadapannya. 让我们安静在他面前等候， Biarkan Tuhan berbicara kepada saudara melalui firman-Nya. 让上帝借着他的话向你说明。 Allah bisa berbicara kepada kita dengan berbagai macam cara, Bapak Ibu. 上帝可以用各种各样的方法对我们说话。 Bisa waktu kita sedang bersaat teduh. 可能当我们灵修的时候， Bisa juga waktu kita ngobrol dengan teman-teman 可 kita. 能当我们跟别人谈话的时候， Kemudian dia bisa mengungkapkan sebuah ayat kepada kita. 或者就接着他们呢，把神的话告诉你。 Bisa juga waktu kita mendengarkan khotbah. 可能当你听到的时候， Kalau sekarang ini Bapak Ibu, 各位亲爱的弟兄姐妹， Allah berbicara kepada saudara melalui firman Tuhan yang saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian pada malam Natal ini. 上帝结构说，在圣诞夜的时候，接着我把他的话传给你们。 Mungkin Allah sedang menegur saudara, memberi peringatan kepada saudara, memberi kekuatan penghiburan pada saudara. 可能上帝说警告你、提醒你，或者安慰你。 Itu artinya Allah masih menyertai kita. 这说明呢，上帝仍然与我们同在。 Bapak Ibu kasih Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， setelah kita mengerti arti Immanuel, 当我们明白以马内利的正意义， maka di saat kita menghadapi kesulitan, 当我们面对困难的时候， kita jangan pernah merasa ragu akan penyertaan Allah dalam kehidupan kita. 你绝对不要怀疑上帝的同在。 Karena itu di saat kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit memporak-porandakan kehidupan kita, Bapak Ibu. 当困难、疾病来搅扰我们的时候， Berharaplah pada nama yang memberi pengharapan itu, 让我们来盼望这个名字 yaitu Immanuel, Allah beserta dengan kita. 以马内利，上帝与我们同在。 Nama itu Bapak Ibu yang kita bisa andalkan. 这个名字是我们可以信靠的。 Nama itu ada harapan kita satu-satunya dalam kondisi dunia seperti sekarang ini. 这个名字是我们在今世的光景中唯一的盼望。 Berharaplah pada Sang Immanuel, Allah beserta dengan 让我 kita. 们单单仰望以马内利，上帝与我们同在。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. 天父，我们感谢你把你的话赐给我们。 Kondisi dunia sekarang ini seringkali membuat kami putus asa. 世界的光景使我们失望， Membuat kami seringkali mempertanyakan akan Immanuel, Allah bersama-sama dengan kami. 使我们怀疑上帝是否还与我们同在。 Tuhan, kiranya kami boleh belajar dari firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. 天父帮助我们从你的话语里面再次学习， Kami coba mengerti apa arti Immanuel bagi kehidupan kami. 让我们真正明白以马内利对我们人生的意义。 Ketika kami boleh mengerti arti Immanuel sebenarnya, 当我们真正明白这个以马内利， maka di situasi itu tidak terjadi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kami. 就是在不如意的环境里面， Kami tidak putus asa, kami tidak meragukan penyertaan-Mu. 我们不绝望，也不怀疑你的同在。 Kami masih mengakui bahwa Engkaulah Immanuel yang senantiasa Allah bersama dengan 我 kami 们仍然持守你是我们以马内利的上帝， bersama-sama kami dalam kondisi apapun juga.
你要与我们同在，来面对任何的环境。 Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu kepada kami. 天父，我们感谢你给我们这样的应许。 Kiranya malam Natal ini memberi kekuatan kepada kami 愿圣诞夜给我们足够的能力， untuk memandang ke depan memasuki tahun 2021 nanti 让我们向前看，踏进新的一年。 dengan satu keyakinan, 我们仍然有坚信， Immanuel, Tuhan bersama-sama dengan kami. 以马内利，上帝与我们同在。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Large and fragrant, mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds wake at the soul, glorious stream from heaven Christ the Savior is born. Silent night, holy night, signs of God, love's pure light, radiant beams from thy holy face, with the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, that I born. Jesus, Lord, that I born. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memasuki acara Candlelight. Silakan mempersiapkan lentera yang telah dibagikan oleh gereja kepada Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu ingin ruangannya menjadi gelap, silakan mematikan lampu di ruang Bapak Ibu sekalian. Sekarang nyalakan lentera yang ada di tangan Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama mengintrospeksi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan,
Memasuki tahun 2020 ini, banyak tantangan, kesulitan yang kita hadapi. Semuanya itu telah memporak-porandakan rencana kita, mencapik-capik kenyamanan kita. Dalam kondisi seperti itu, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah merasakan kasih Tuhan, bisa meragukan akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita bertanya, Tuhan, mengapa semuanya ini bisa terjadi? Tuhan, kalau Engkau betul-betul Immanuel, mengapa Kau biarkan kami hidup seperti ini? Di manakah penyertaan-Mu Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat akan apa yang telah disampaikan oleh Tuhan kita. Allah tidak pernah berjanji kepada kita untuk senantiasa menyelesaikan kesulitan yang kita hadapi ketika kita datang kepada Dia. Allah juga tidak pernah berjanji untuk memberikan kita hidup yang berkelimpahan dengan harta duniawi. Tapi Allah berjanji kepada kita, Bapak Ibu. Allah akan menolong kita untuk mempunyai kekuatan menghadapi kesulitan tersebut. Allah akan mencukupi apa yang kita butuhkan. Dan Allah juga berjanji, di saat kita mungkin kehilangan pengharapan, Allah senantiasa menyampaikan firman-Nya kepada kita, untuk menguatkan kita, untuk memberikan pengharapan kepada kita. Itulah Immanuel, Bapak Ibu. Allah beserta kita, waktu Dia bisa menguatkan ketika kita menghadapi kesulitan. Ketika Dia mencukupi kebutuhan hidup kita. Dan ketika Dia berfirman kepada kita untuk menguatkan kita, memberikan pengharapan kepada kita kembali. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita sudah merasakan arti Immanuel itu sebetulnya, maka jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Jangan pernah mempertanyakan akan Immanuel, kalau betulkah Allah bersama-sama dengan kami. Bapak Ibu, dalam kondisi seperti sekarang ini, ketika kita tidak mengetahui masa depan kita seperti apa, pandanglah kepada nama Immanuel, Allah beserta kita. Hanya Dialah satu-satunya, Bapak Ibu, yang kita bisa harapkan, yang bisa kita tangguhkan segala permasalahan kita. Hanya kepada Dialah kita berharap dan kita percaya. Sang Immanuel akan senantiasa menyertai kita, menuntun kehidupan kita di waktu-waktu akan datang. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami, untuk janji-Mu kepada kami. Tuhan, ampuni kami waktu kami menghadapi kesulitan, kami pernah kecewa kepada Engkau, kami pernah protes kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, jadikan kami sebagai anak-Mu yang boleh mengerti apa itu Immanuel. Sehingga waktu kami menghadapi berbagai macam kesulitan, kami tidak pernah ragu akan penyertaan-Mu. Kami tetap percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Itu sebabnya, bila kami senantiasa memandang kepada Engkau ya Tuhan, memandang pada Kristus Sang Immanuel itu, karena kami tahu, ketika kami memandang kepada Engkau, ketika kami berharap kepada-Mu Tuhan, maka Engkau pun akan menuntun kami, menyertai kehidupan kami, dan juga menjamin masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Biar Natal pada malam ini membuat kami hidup bisa berpengharapan kepada Engkau, Sang Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan untuk mematikan akan lentera yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita telah mendengar firman Tuhan. Kita telah mendengar berita sukacita bahwa pengharapan itu ada di dalam nama Yesus. Mari kita meresponi firman Tuhan. Kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik. Dan janganlah berita sukacita ini hanya berhenti di kita. Mari kita sebarkan, beritakan, bagikan. Beritakanlah di gunung.
Biarlah segala puji-pujian, hormat dan kemuliaan kita persembahkan kepada Tuhan malam hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, keselamatan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan kekuatan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin.我们是新华堂姐妹团契，恭祝大家圣诞快乐。 Kami Komisi Wanita GKA Elion dengan ini mengucapkan Selamat Natal. Merry Christmas. Kami Komsel Pemuda Pregolan mengucapkan Selamat Natal bagi seluruh jemaat GKA Elion. Halo, kami dari Komsel Pemuda Elion mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Kami segenap hamba Tuhan Elion Pregolan mengucapkan Selamat Natal kepada seluruh jemaat Elion. Tuhan memberkati. Kami dari KTBIS mengucapkan Selamat Hari Natal untuk seluruh jemaat Elion. Selamat Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Natal. Halo, kita dari KTB West Elion Pregolan mengucapkan Selamat Natal kepada segenap jemaat Elion. Selamat Natal. Selamat Natal. Tuhan memberkati. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. From us, KTB Group, Merry Christmas. We are from Shine, wishing you all Merry Christmas. Kita dari KTB Salt mengucapkan Merry Christmas. Kami dari Yipman. Kami semua mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Kami guru-guru sekolah minggu Elion Rungkut ingin mengucapkan Merry Christmas. Kami mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Kami KTB dari kelompok 1 mengucapkan Selamat Natal tahun 2020. Kami dari GKA Elion Pos PI Pakuwon City
mengucapkan Merry Christmas. Selamat Hari Natal Jemaat Elion. Tuhan memberkati. Kami mewakili segenap majelis dan hamba Tuhan. Selamat Hari Natal bagi Jemaat Elion. Tuhan Yesus memberkati.